Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Hingga ayat insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Sebanyak yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada awal hingga akhir, zahir dan batin, berterusan Allah memuji dirinya sendiri cukup tanpa memerlukan apa pun makhluk-makhluknya. Sekiranya tidak ada pun dijadikan makhluknya, Allah berterusan cukup. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir. Seluruh kekuasaan Allah meliputi semua tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, seisi-isinya. Abadi azali. Allah maha sempurna, cukup dia memuji dirinya, dan dia jadikan semua ini adalah menyatakan sebenarnya dia sentiasa sempurna memujinya. Sungguh pun tiada dia menciptakan semua termasuk kita. Memang berterusan Allah cukup memuji akan dirinya. Tidak ada langsung kekurangan. Tidak ada sifat kekurangan langsung. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita pada pagi yang mulia ini. Kita diperjalankan oleh Allah. Kita telah diletakkan oleh Allah. Telah diskripkan, telah ditentukan kisah kita ini adalah kisah Allah. Mana kita berada di tempat yang cukup disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita membuangkan keakuan diri kita. Kita sentiasa memohonkan kepada Allah, warzuqnil fana'a anni, supaya Allah sentiasa mengurniakan kepada kita, iaitu lebur, tidak ada rasa keakuan diri. Dalam pada kita dileburkan oleh Allah pada saat ini dan yang akan datang, kita harapkan sangat sentiasa Allah itu bersifat daim, bersifat berterusan. Kita minta diri kita pun terus berterusan seperti mana sifat Allah, iaitu mengesakan dirinya sendiri, seperti mana ia mengesakan dirinya sendiri. Itu yang matlamat utama kita. Di mana pun jua beradanya kita, di alam apa pun, di alam roh, di alam ihsan, di alam malakut, di alam jabarut, di alam lahut sekalipun, sentiasa kita nak mengesakan Allah hingga kita tidak ada rasa langsung keakuan-keakuan diri. Ini matlamat utama dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga 124,000 para nabi, digantikan pula oleh para wali Allah dan orang-orang yang terus betul-betul arifin billah, yang betul-betul mengerti, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar. Inilah keberuntungan yang paling besar.
bila kita memahami dari sisi Allah bahawa ala tujuan kita ini adalah penafian, iaitu tidak pernah ada. Yang ada adalah menyatakan dirinya lah yang mengesakan dirinya sampai bila-bila. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sentiasa dia dalam keadaan cukup sempurna mengesakan dirinya. Azali dan abadi berterusan. Alhamdulillah, setelah diberi penjelasan dan kefahaman nur hidayah daripada Allah, maka kita terus berada di dalam kenikmatan lebur, iaitu tidak ada rasa keakuan diri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang benar mengesakan Allah, menafikan semua yang ada ni adalah menyatakan Allah, maka ialah berada di dalam manis, kehidupannya akan berada dalam ketenangan dan tenteraman yang diberi oleh Allah, berada dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita diperlihatkan kepada Allah, kita telah dikurniakan oleh Allah, sedangkan pada penghujung akhir zaman ini sedikit aja orang yang benar-benar dapat anugerah ataupun dapat kemenangan, ketenangan yang sebenar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Ini semua telah disusun, diatur skrip-skripnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah disebabkan rahmat Allah, bukan disebabkan amalan kita, bukan disebabkan ilmu kefahaman kita, tetapi semata-mata rahmat di sisi Allah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita ini dipilih dapat duduk mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada keberuntungan yang lebih besar, tidak ada pangkat yang lebih tinggi, tak ada darjat yang lebih tinggi, melainkan darjat benar-benar orang menafikan dirinya, menafikan semuanya, mengisbatkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut la ilaha illallah, dengan benar-benar berada di dalam benteng Allah, iaitu benteng Allah itu adalah keleburan, dibuangkan oleh Allah keakuan dirinya, maka menyatalah sebenarnya dialah yang menyatakan dirinya sendiri, dialah mengesakan dirinya sendiri, dialah yang maha sempurna tanpa memerlukan kepada sesiapa pun. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini masih lagi kita terus menghirup udara, bernyawa, bernapas, semuanya daripada kurniaan-kurniaan Allah, untuk tidak lain untuk menceritakan, untuk mentajalikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Esa, Dia yang Maha Hidup, Dia yang menjadikan kehidupan kepada yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan. Jadi setiap apa yang kita lihat kehidupan itu adalah sebenarnya menyatakan kehidupan yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik malaikat, baik manusia, baik jin, baik setan, iblis, semuanya menyatakan yang Allah tu yang maha hidup. Bergerak sesuatu, apa pun yang halus, yang zarah halus pun, semuanya atas biiznillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat benar-benar duduk di sini, dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan nampak, kita akan buta kepada sesuatu yang Allah ciptakan, dan kita akan jelas nyata nampak, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, fa ainama tu'allu fasamma wajhullah. Manapun kita hadapkan, manapun angan-angan kita pergi, manapun makrifat kita pergi, manapun di alam ahada, di alam lahut, jabarut, alam apa pun, tetap kita hanya menyata nampak jelas yang ada hanyalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam keberuntungan yang kita selalu ingatkan kepada semua pendengar-pendengar yang hadir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang berada di dalam mendengar dalam YouTube ataupun sebaliknya. Maka inilah makam keberuntungan. Jangan dicari yang lain lagi. Kerana inilah matlamat sebenar kita ni, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Yang dimaksudkan di ibadah itu adalah kita beribadah, kita tidak merasakan kita yang beribadah. Sebenarnya dialah yang menyembah dirinya sendiri, dia yang mengesakan dirinya sendiri. Itulah dinamakan ibadah.
tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Bukannya merasakan kita beribadah kepada Allah, tetapi yang beribadah tu sebenarnya dialah. Maka itu dia kata tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan. Mana tidak ada kita, yang adanya Allah lah sebenarnya menyatakan dirinya lah menyembah, cukup dengan dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kekasihnya Nabi Muhammad SAW, Isra wal Mi'raj, iaitu subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, iaitu untuk tidak lain menceritakan bagaimana setiap perjalanan Nabi yang diperlihatkan min ayatina, setiap ayat-ayat, setiap cerita-cerita dalam perjalanan Nabi SAW, menziarahi surga, menziarahi neraka dan menziarahi bermacam-macam lagi, iaitu sehingga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara yang nyata dan jelas. Maka itu semua adalah nak Allah menceritakan bahawa dialah sebenarnya yang memperjalankan segala-galanya. Dialah yang nak menceritakan tentang keesaan dirinya. Maka itu Nabi Muhammad SAW dipanggil ke tempat yang agung itu, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan kasih sayang, iaitu puji-puji yang tinggi kepada Allah, langsung Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan, meleburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripada diri Allah Subhanahu Wa Taala, nurnya di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia lebur ke dalam nur zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebur dan rapat dan dekat hingga lebur hingga tidak ada lagi nama Muhammad, yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang zat wajibal wujub, yang sentiasa mengesakan dirinya berkekalan berterusan. Dan barulah Nabi Muhammad SAW mengerti bahawanya kita ini sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita mencapai makam ini. Selagi kita tidak mencapai makam ini, masih lagi kita merasa ada keakuan diri. Setelah kita diberi makam seperti mana makam Nabi SAW lebur hingga hilang, hingga tiada, hingga yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah makrifat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat makam waqfa, iaitu tidak ada lagi rasa keakuan dirinya hingga lebur. Dan setelah mendapat makam waqfa, Allah menganugerahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu makam ru'ya bil haq, iaitu kebenaran nyata yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditalkinkan atau untuk dibawakan kepada sekalian alam ini, untuk menyatakan bahawa yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberi tahu kepada sekalian alam supaya kita mengetahui bahawa yang nyata, yang jelas adalah yang ada hanya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam keadaan dianugerahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sentiasa merasakan manisnya iman, manisnya kita mengesakan betul-betul dengan Allah membuangkan keakuan diri kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat, alhamdulillah, kita melihat kita ada tugas-tugas yang berat. Iaitu tugas yang berat itu untuk memberitahu setelah kita mendapatkan, seperti mana Nabi SAW mendapatkan berita gembira, iaitu dapat mengenal Allah hingga lebur diri Muhammad, maka itu disuruh sampaikan kerana nikmatnya bila dibuangkan oleh Allah keakuan diri kita, nikmatnya sangat besar dan sangat tenang, sangat bahagia. Tak ada lagi kebahagiaan lain melainkan kebahagiaan kita dileburkan oleh Allah diri kita, langsung dikurniakan Allah, iaitu menyatakan dirinya lah yang sebenar-benar untuk mengesakan dirinya sendiri. Di dalam itu maka kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk wanazirah, seperti mana Nabi SAW disuruh kita menyampaikan setiap waktu dan saat, ya, wal asr, tanpa kita merasa jemu. Kita terus menerus untuk sampaikan kepada sekalian alam ini.
kepada semuanya kita ajakkan. Kita nampak bukan saja manusia, bukan saja jin, bukan saja apa saja makhluk Allah, api, air, angin, tanah, semuanya kita ajakkan bersyahadah. Kita ajakkan supaya mereka semua menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lihat dalam diri kita, urat, saraf, darah, daging, somsom, apa saja yang ada pada diri kita, kita ajakkan benar-benar. Kita ajakkan mereka ini semua dalam diri kita bertalqin, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajakkan semua daripada kolbun kita yang hidup ini, maka kita segarkannya supaya yang lain akan menjadi segar dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu melihat dalam diri kamu ada berbagai makam-makam, iaitu berbagai makam-makam, iaitu termasuklah makam iblis, makam jin, makam-makam yang hak, yang batil, semuanya ada. Tetapi adakah telah kita syahadatkan, kita talqinkan semuanya itu, supaya mereka semua itu termasuk hawa nafsu kita tunduk dengan tunduk dengan kalimah la ilaha illallah tu. Mereka semua di dalam diri kita, iaitu makam-makam yang disebut tadi. Ada dalam diri kita makam nabi, makam malaikat, makam iblis, makam jin, makam syaitan, makam dajjal, makam Ya'juj Ma'juj, makam berbagai-bagai makam dalam kolbun, di celah-celah kolbun kita. Sebelum kita menyelam di dalam kolbun yang halus itu, terdapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ apabila kita kenal, maka leburlah semua. Semua akan ikut baik, akan ikut tunduk, iaitu akan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu harus kita faham, harus kita perhatikan supaya kita dapat mengenal yang di dalam diri kita itu, iaitu diri yang sebenar-benar diri, iaitu tak lain adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatullah, maka bahagialah kita kerana dia dalam itu seorang lelaki yang mana bernama Nur Muhammad itu, mereka ini tidak pernah lalai. Dia itu sentiasa mereka ini mengingat Allah seperti mana Allah mengingat diri Allah Subhanahu Wa Taala, kekal abadi azali. Di sinilah tempat yang kita harus faham, di mana di tempat itulah tempat yang dikatakan ingat tanpa ada lupa, yang dikatakan kitab yang dibakar, direndam di dalam air tidak hancur, tidak terbakar, di mana di dalam itu sentiasa dia tidak pernah dilalaikan. Apapun urusan dunia, urusan perniagaan, urusan apa pun, tetap juga berkeadaan dalam keadaan keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah asyik pada dirinya sendiri. Alhamdulillah. Maka itu kita sampaikan kepada semua sekalian alam ini untuk menyatakan supaya dia jelas menyatakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila semua telah kita talqinkan, ajakkan mereka semua, urat saraf, darah kita, som-som kita, apa pun yang ada di sekian alam dalam diri kita, kita telah tundukkannya dengan kalimah sakti, iaitu la ilaha illallah. Maka tunduklah semua dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang lain. Inilah keberuntungan yang ditambahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sehari ke sehari, dari masa ke semasa, menyebabkan kita bertambah lagi rasa kenikmatan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga Allah tidak memberi kita jemu-jemu untuk terus-menerus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tambahkan lagi kenikmatan tu. Daripada 10 naik ke 100, 100 naik ke 1000. Dia tak bagi kita jemu-jemu mengesakan Allah ini sentiasa, berbanding dengan kita beramal dengan lain-lain ibadah. Setelah kita melakukan ibadah itu, maka terhenti kenikmatan itu. Tetapi kenikmatan orang yang sentiasa asyik dengan Allah, mereka yang kenal diri, kenal Allah, mereka 24 jam sentiasa rasa bahagia dan asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan bekerja berterusan untuk mencari, untuk supaya semua sekalian alam ini diajakkan sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihatnya pokok itu nampak berzikir la ilaha illallah, menafikan pokok itu sendiri, menafikan aku ni tak ada. Dia lihatnya kipas, dia nampak kipas tu, dia dengar suara kipas itu, aku ni tak ada. Setiap sesuatu yang dilihat semuanya dia jadi buta, sebab semuanya menyatakan yang ada menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia gelap, yang dia lihat cahaya Allah, cahaya Muhammad, yang nyata adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menyatakan dirinya sendiri. Alhamdulillah.
Bersungguh-sungguhlah kita menyampaikan kepada orang-orang yang belum lagi, kepada makhluk-makhluk Allah yang belum lagi memahami ini konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu rahmatan lil alamin, memberikan kenikmatan iaitu rahmat kepada sekalian alam. Tak kiralah dia Islam atau tidak Islam, dia jin ataupun apa makhluk pun, dia ala tuju utama kita adalah mengajakkan mereka untuk sama-sama mengesakan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai sini dulu untuk kita berhenti sekejap untuk meminta kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, saudari kita untuk memberikan lagi pencerahan tentang penghidupan kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis talk duha kita pada pagi yang mulia ini, yang mana hala tuju kita tetap yang dikatakan la ilaha illallah, la menafikan keakuan yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya kita nak sentiasa ingatkan pada dalam diri kita ni, untuk sentiasa kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Jadi sedikit penceritaan yang Allah Taala letakkan untuk kita bersama-sama menghidupkan kehidupan kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberi contohnya sepertinya kita ni setiap rumah ni, setiap dalam rumah kita ni ada sebuah kereta ataupun dua buah kereta. Tetapi kereta kenderaan yang kita guna tu bukanlah nak menyatakan kereta tu wujud hanya untuk apa yang dikatakan pada material saja, tapi kita kena menyatakan pada hala tuju kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada diri kita je kita nak hilangkan, tapi kita nak hilangkan kebendaan kita sekali. Bukan kita hilangkan, kita buang, tak. Kita menggunakannya tapi kita menyatakan keesaan. Macam mana nak keadaan dia? Seperti kita tengok material kepada tayar. Tayar tu dijadikan daripada mutasyabihat dia daripada getah. Getah tak lain, kita dah tahu dah, pokok getah dah tahu dah. Dan pokok getah tu manusia tak boleh buat. Jadi kereta tu pun dia kata orang yang buat. Memang orang buat, tapi gerak siapa? Kita kena ke situ. Jadi kita ni dah ditutupi benda-benda tu semua daripada dulu lagi. Musuh nyata kita Yahudi, tapi kita tidak hiraukan musuh-musuh tu. Tapi kita menyatakan, kita dah nampak ni Allah Taala beritahu, Rasulullah ajar kita macam mana dalam kehidupan kita kena sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam rumah dia ada 2 biji motor sekalipun, motor pertama dengan motor yang kedua tak boleh bersatu, bang. Tak boleh bersatu. Tetap Acer juga. Dia mana boleh satu motor Suzuki dengan motor Yamaha, mana boleh dia menyatu gitu. Menyatu tak boleh. Dia tetap. Tapi yang dua tu, 1 dan 2, motor 1 dan motor 2, Yamaha dan apa tak kisahlah, Honda ke apa ke, tetap menyatakan kepada keesaan Acer. Itu. Kita ni itulah yang dikatakan bukalah. Buka minda sikit, insya-Allah kita dengar talk ni sama-sama, buka minda, fakirkan diri kita ni yang ada hanya Allah. Ilmu banyak mana pun ketepikan dulu, bawa wadah dulu. Nur Muhammad tadi, bila kita kenal dengan Nur Muhammad, pasti Nur Muhammad tu bawa kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Muhammad tu tak lain sifatullah. Sifatullah tu tak lain daripada nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak di situ. Saya cerita ni kehidupan harian. Kehidupan harian lagi, bukanlah kata sampai nak nyatakan siapa yang menyatakan Allah ni kita ni tak ada, semua tu sesat. Itu kena perbetulkan tu. Ini kita cerita dah lebih daripada apa tu, kehidupan dah ni. Kehidupan kita ni. Kita nak kena mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara ni begitulah. Jangan sampai melihat kepada penerangan orang yang menyatakan sesat tu, ya orang tu pun dia merungsingkan kepala orang lain, merungsingkan para pendengar. Itu bahayanya. Saya tak nak cakaplah siapa orang dia, siapa fahaman dia, tapi fahaman mana pun
dia fahaman apa pun, dia Syiah ke, dia Wahabi ke, dia Salafi ke, masuklah ini, kenal diri, kenal Allah, insya-Allah dia akan dapat jalan. Saya ajak kau siapa pun, kau fahaman apa pun, fahaman apa? Jabariyah. Apa-apa semua masuk, insya-Allah dengar sama-sama. Fakirkan diri dulu, jangan nampak dengar dengan pendengaran Allah SWT. Jangan rasa kita yang nak dengar. Jadi bawalah, bawa pendengaran daripada Allah. Insya-Allah dia akan dapat petunjuk, hidayah. Dia akan dapat benda tu. Jadi kita nak sama-sama ni nak bawa mengajak kepada mengesahkan Allah SWT. Itu yang sebenarnya. Tak susah dan tak senang pun sebenarnya. Kita nampak kehidupan harian ni, saya rasa itu dah mudah. Saya rasa budak sekolah rendah pun boleh faham lagi, saya rasa lah. Bila saya cakap pasal kereta, pasal motor ni, budak sekolah rendah pun boleh faham lagi. Jadi kalau kita yang dah dewasa, kalau yang dewasa didengar ni, kalau tak faham, saya tak tahulah. Itu saya tak tahu, itu dah lebih jelas lagi. Nak diberitahukan bahawa la ilaha illallah ni dalaman kita. Kita terus meneruskan kehidupan harian kita, tapi dalaman kita kena sentiasa mengesahkan Allah SWT. Nampak apa? Fa ainama tuallu fasamma wajhullah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu lebih dalam lagi. Nanti Allah Taala akan lebih lagi dalam. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana aku, di situ kamu. Maknanya apa? Meliputi segala sesuatu. Itu dia. Dalaman. Dia dah bersiasat. Dalaman itu. Apa tu? La ilaha, tak ada keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Bukan diri saja. Sekalian alam ni tidak menyatakan yang sekalian alam, tetapi menyatakan diri dia yang esa. Semua. Allah Ta'ala menzahirkan semua untuk menyatakan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تبنا إلى الله وارجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا كريم يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حق. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud maksud dia mengabdikanlah diri ataupun beribadah, ataupun yang lebih tepat mengabdikan diri kepada Allah lah. Rabbaka, kepada Tuhan kau. Hatta, sehingga. Ya'tiyaka, datang kepada engkau. Yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin. Para ulama dan mufassirin menjelaskan al-yaqin bermaksud al-maut, mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa tidak Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut? Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala guna fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pentafsiran Al-Quran pada garis yang paling atas, penggunaan bahasa, menggunakan bahasa yang jelas, iaitu yakin. Lapisan kedua, para ulama
menafsirkan ia sebagai maut. Kerana apabila datangnya maut, semua yang bergelar makhluk ni fana, tidak ada lagi. Lalu kita masuklah ke dalam dunia, ke dalam satu alam yang sebenar-benarnya. Itulah dia yakin. Itulah dia yakin. Itulah dia yakin. Semua orang akan yakin ketika itu. Apabila dah malaikat Israel cabut nyawa, masuklah kita ke alam barzah. Orang kuburkan kita di dalam kubur, bermulalah cerita. Orang pun tutup kita dengan dua batu nisan, macam engsel. Macam engsel. Pintu ada dua engsel, tutup. Batu nisan tu dua engsel. Kubur ni pintu untuk menuju ke alam yang yakin. Di ketika itu nampaklah malaikat. Yakinlah kita malaikat tu wujud. Di ketika itu nampak Rasulullah. Yakinlah kita bahawa Rasulullah itu memang dia sosok yang wujud. Ketika itu nampak syurga, nampak api neraka, nampak siksaan kubur, nampak segala-galanya yang diceritakan dalam Al-Quran tu tersingkap habis semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampaklah kita akan segala benda yang Rasulullah alami dalam Isra' Mi'raj. Nampak langit pertama, nampak langit kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Nampak Nabi-Nabi, nampak segala yang baik, segala yang buruk. Nampak neraka, nampak malaikat Israel, nampak malaikat Munkar Nakir, nampak amalan, nampak Al-Quran yang menemani. Kalau tak solat, nampak ular Syuja'ul Aqra. Nampak masa itulah. Beriman ke engkau, tak beriman ke engkau, Islam ke engkau, kafir ke engkau, tetap akan sampai keyakinan. Kalau tidak, tak adalah kita nak kata farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pulangkanlah aku kat dunia sekejap jadilah. Na'mal salihan, aku nak beramal soleh. Inna muqinun. Dia guna perkataan yakin lagi. Faham? Ahmad Taha. Dia guna perkataan yakin lagi. Tafsiran yang baik tu, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Semua tafsiran baik, semua tafsir baik. Ada jenis mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ada jenis mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu, yakinlah kita bahawa segala yang diceritakan itu adalah benar-benar berlaku. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya sekarang ya Allah baru aku yakin ni. Farji'na, pulangkanlah balik aku sekejap kat dunia, jadilah. Inna muqinun, sekarang ni baru aku yakin. Betul yang kata tu, ya Allah betul. Pulangkanlah aku sat saja ke dunia. Na'mal soleh, aku nak amal soleh sat. Tak ada dah. Habis masa tu baru kita menjadi yakin. Oleh kerana itu, lebih baik daripada kita tunggu saat mati orang kapankan masuk dalam kubur, lebih baik kita yakin sekarang ni. Jadi inilah terbit ilmu mati sebelum mati. Mati sebelum mati ni bukan ilmu yang sesat, ilmu yang salah. Cuma ia ilmu yang disalahfahami sehingga dipandang, dipelecehkan oleh ramai orang. Terutamanya orang yang alim. Bila tak tahu, janganlah cakap sesat. Cakaplah saya tidak tahu. Lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah tuan-tuan dah dah tengok malaikat Munkar Nakir? Belum. Dah tak tahu. Jangan cakap tak ada. Jawab tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua perkara, semua dalil benar. Tapi bukan semua benda benar ada dalil. Saya ulang balik. Semua dalil benar. Tapi bukan semua yang benar ada dalil. Kan ilmu Allah ni luas. Takkan semua benda yang benar nak cari dalil. Kalau macam tu, tak cukup dunia ni dipenuhi dengan kitab lah nanti.
cukup cari orang soleh. Cukup mencari Quran, sunnah yang bergerak. Yakni dada para arifin billah seperti Wali Songo. Wali Songo ni tak tulis kitab, tapi mereka ni Al-Quran yang berjalan. Mereka ini adalah sunnah yang berjalan. Di dada mereka itu dipenuhi dengan ilmu yang tak habis-habis. Seperti Pak Sumit, saya menziarahi sendiri beliau sebelum beliau meninggal. Alhamdulillah sempat. Beliau berkata, tiap-tiap hari orang mai kat Pak Su berlori-lori, tapi ilmu yang mereka ambil berlori-lori tu mai pula hak lain berlori-lori, Pak Sumit kata. Wala fakhrun. Saya tidak rasa Pak Sumit cakap macam tu dengan bangga dan riak. Para arifin billah ini sudah, bukan mereka itu menyucikan diri mereka. Mereka ini disucikan oleh Allah. Yutahhirukum tathira. Apa ni, innallaha, ayat tu, yutahhirukum tathira. Allah ni mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya. Allahumma salli ala Muhammad. Wala fakhrun, mana mereka ini tidak bangga, tidak perlu bangga. Perhabis boreh ya kalau bangga, habis amalan. Buat apa nak bangga? Bila Pak Sumit cakap macam tu. Orang tua umur kat 100 tahun kata lagu tu. Buat apa dia nak disertai dengan bangga? Dia ada sedikit saja riak, bangga, sombong, seluruh amal dia habis. Buat apa? Buat apa dia nak ada selitkan rasa bangga bila cakap macam tu? Tak ada. Saya tak fikir dia cakap macam tu sebab bangga. Benda tu hak. Benda tu sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi para arifin billah yang menelusuri jalan tasawuf, jalan ihsan ini, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki tutur kata mereka. Mereka setiap hari islahkan diri mereka. Cakap perkara dengan lembut, cakap dengan baik. Kadang-kadang terkasar bahasa juga. Tapi hakikatnya mereka ni orang soleh berakhlak mulia. Cuma kadang dalam talk ni kadang-kadang nampak garang. Kerana itu watak di depan kamera ni kadang-kadang lain. Kalau nak tahu watak mereka yang semana, kena suhbatul ustaz. Baru tahu cara mereka cakap sebenar macam mana, bukannya garang pun. Mereka ni lemah lembut, mereka ni akhlak mulia, tapi masa bagi ceramah jadi singa yang garang. Nak buat macam mana, dah style dia macam tu. Jadi jangan judge kata mereka ni bengis, jangan judge mereka ni sombong, jangan judge mereka ini tidak lemah lembut. Mai kalau nak mengaji kena suhbatul ustaz, kena datang sendiri sembang, makan-makan dengan dia orang, baru tahu watak dia orang yang sebenarnya lemah lembut, kasih sayang. Kalau sekali-sekala termarah dalam talk pun kerana kasih sayang juga. Semua kerana kasih sayang. Jadi mereka ini berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu hilangkan semua makhluk. Maknanya al-yaqin, tafsiran bagi fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kerana mereka ini memikirkan selalu tentang kematian. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bila mati je, masuk dalam keranda, semua ni dah tak ada. Semua ni dah tak ada lagi dah. Talk ni pun dah tak ada. Masa itu jam, yakinlah segala-galanya telah benar. Sebelum kita sampai ke situ, kita angkat paradigma kita. Kita anjak paradigm shift untuk sampaikan paradigma kita di situ. Sebab itulah kalam seperti hilangkan semua benda yang wujud hanya wujud Allah. Bukan suatu perkara yang canggung. Dia disebut oleh semua arif billah. Disebut oleh semua arifin billah sebagai suatu tafsiran bagi ayat fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai tafsiran bagi mati sebelum mati. Fikiran tu mati sebelum mati. Bukan tak ada hadis, bukan tak ada dalil. Rasulullah suruh umat pada akhir zaman ini Rasulullah kata seperti buih. Mereka ini diserang dengan penyakit wahan.
Penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ni ialah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila macam mana nak ubat? Rasulullah kata zikrul maut. Zikrul maut. Rasulullah kata zikrul maut, sentiasa mengingati mati. Dan apa yang kita sembangkan ini sebenarnya adalah perihal kematian. Bila kita memandang sesuatu, kita hancurkan dia, dan kita ikhtiar macam mana sekalipun, kita cuba datangkan sifat Allah, kita cuba datangkan nur Allah, kita cuba datangkan, kita cuba tajallikan kekuasaan Allah di sebalik semua yang kita lihat, yang kita garap. Itulah dia juga zikrul maut, sentiasa mengingati Allah sebagai ubat kepada penyakit wahan, iaitu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, sesungguhnya hati ni berkarat. Para sahabat bertanya macam mana nak polish balik. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata dalam kitab Fathur Rabbani, cakap la ilaha illallah saja tak membadai kalau dalam diri kamu tu ada banyak berhala. Hancurkan berhala-berhala. Hancurkan berhala-berhala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Justru bagi yang tak faham, mudah saja. Tok Chah suruh memperbanyakkan selawat 3,000 kali sehari dalam keadaan wuduk, 3,000 kali sehari semalam dalam keadaan wuduk. Itu saja, buat yang tu saja. Kalau payah faham, elakkan daripada cepat buruk sangka. Elakkan daripada cepat zon. Kerana dalam Quran kata masyarakat pada kebanyakannya yattabi'una zon, mereka ini mengikut mereka punya wasangka. Belum kenal, belum tahu, tapi banyak zon, wasangka-wasangka. Yang sesungguhnya wasangka-wasangka itu hendaklah di-eliminate kan, hendaklah dibuang jauh-jauh. Banyakkan baik sangka, banyakkan baik sangka. Kita ikut jalur ulama yang sahih, ikut jalur ulama yang sahih, iaitu as-sawadul azam. Ulama menentang apa? Yang muktabarnya ulama-ulama hari ini menentang dua perkara, iaitu ajaran Syiah dan ajaran Wahabi. Kita follow ulama. Namun saya tertarik dengan Ustaz Aziz. Dia kata kita lawan dengan kasih sayang. Kalau dijemput, kita pergi. Kasih sayang je dapat ubah. Kasih sayang dapat ubah. Ajak dengar talk. Kalau Wahabi boleh buang keakuan diri, terus dia jadi ahlillah. Dan kalau ahli sunnah wal jamaah pun ada keakuan diri, tetap dikira sebagai sesat. Walaupun dia kata dia ni ahli sunnah wal jamaah, masih ada keakuan diri, tetap dikira sebagai sesat. Allahumma salli ala. Bukan nak kata orang lain, diri saya sendiri lah. Bukan nak kata orang, bila kita bercakap, kita tak kata orang lain, kita tengok diri sendiri. Diri sendiri. Ada keakuan diri tak? Ahli sufi dia begitu, bila dia cakap, dia cengeng macam mana, dia tuju, dia taji diri dia, dia cangkui diri dia, dia tajak diri dia, dia sembelih diri dia. Bukan mengatakan orang lain. Bila dia marah kat diri sendiri, itu beza ahli sufi dengan ahli syariat. Ahli syariat ni maknanya bila dia berkata pasal syirik, dia tengok orang lain. Ahli sufi ni bila dia kata pasal syirik, dia tengok diri dia sendiri. Ada kafir kat dalam diri? Ada munafik kat dalam diri? Ada keakuan diri tak? Allahumma salli. Saya musafir dengan Ustaz Aziz pergi ziarah Wali Songo. Dia beli buah kelapa. Dia kata, ini banyak khasiatnya ni pak.
Ustaz Aziz tanya, ini boleh tak ubatkan keakuan diri saya? Itu dia fikir diri dia macam mana nak buang keakuan diri. Kalau air kelapa tu boleh buang keakuan diri, 100,000 pun boleh beli. 100,000 rupiah lah, bukan 100,000 ringgit. 100,000 rupiah, boleh. No problem. Itu sajalah dulu yang terfikir. Setakat ini ampun maaf kalau ada terlajak kata terkandung keakuan diri. Mudah-mudahan Allah membuangkan keakuan diri saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah masih lagi dapat bernafas dan untuk mengisahkan Allah. Jadi masih lagi saya ingin memperteguhkan lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Pakaian kita adalah yadillah tu bermaksud kita nak membuang keakuan diri kita. Dan bila kita dah buang keakuan diri kita, bermakna kita mengesahkan Allah. Kita mengesahkan Allah dari segi zat, sifat, asma' dan af'al. Jadi bila kita menceritakan tentang esanya Allah dari segi perbuatan ataupun af'al, berkait dengan amalan seharian kita. Jadi di sini saya selalu mengingatkan diri saya, bila setiap sahaja saya dapat melakukan sesuatu, bila saya dapat melakukan sesuatu, ya, di situ saya kan. Jadi terus saya kata Allah yang mengurniakan sehingga saya boleh buat. Contohnya kalau mengaji, syukur alhamdulillah Allah kurniakan saya boleh mengaji. Tapi di situ masih ada lagi keakuan sebab saya masih lagi mengatakan saya. Jadi saya cuba menghilangkan aku itu dulu. Itu step-step yang saya boleh amalkan untuk diri saya. Setiap kali saya buat, contohnya lagi kalau katalah saya boleh bangun tahajud, cepat-cepat saya kata, terima kasih ya Allah, kau kurniakan aku untuk bangun tahajud. Bila saya terus boleh bersedekah, saya terus kata, ya Allah terima kasih kerana engkau memberikan aku untuk membuat sedekah. Engkau dapat memberikan, aku memberikan pertolongan. Engkau sahaja yang memberikan dan sebagainya. Jadi di situ lama-kelamaan saya mula dapat mengesahkan Allah tanpa lagi mengaitkan diri saya. Jadi amaliah yang mudah untuk dibuat ialah kita kata bukan kita tapi engkau ya Allah, bukan kita tapi engkau ya Allah, bukan aku tapi engkau ya Allah. Setiap saat cuba buat selama 24 jam. Cuba kalau tak dapat 24 jam, mungkin 23 jam. Kalau tak dapat 23 jam, mungkin berkurang-kurang. Tapi sekurang-kurangnya kita akan mencuba. Bukan aku tapi engkau ya Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Azali abadi awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sekalian ini semua dihidupkan dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberi kebijaksanaan oleh Allah, maka kita akan nampak sekalian alam ini berzikir mengesahkan Allah tanpa ada satu makhluk pun yang mendustai Allah Subhanahu. Alhamdulillah dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmat di sisinya untuk kita memahami sekalian alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Jangan sampai aku ada melihat yang lain dalam penciptaan yang tidak ada batil engkau jadikan ya Allah. Baik yang hak maupun yang batil, baik pun iblis sekalipun, tetap kita akan nampak Allah lah dahulu. Itu menunjukkan
bahawa kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi Allah. Kalau kita dapat daripada agung lah, pangkat itu belum besar lagi. Tapi ini kita langsung ditalkinkan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masihkah kita was-was lagi? Adakah kita nampak yang lain lagi memberikan kepada kita? Pernah buat talk dulu, awal-awal dulu. Pada permulaannya Allah tidak memberikan kita untuk merakam. Walaupun dalam majlis yang tertutup pun tidak boleh dirakam dulunya. Tetapi sebelum PKP itu Allah mengizinkan. Di waktu permulaan tu kita rajin ke Kelantan, ke Kota Baru. Dan di sana banyak orang-orang yang banyak kenal diri, kenal Allah ni. Memang di sanalah tempat markasnya yang besar. Bukan tempat negeri lain, tak ada. Maksud saya yang banyaknya orang mengaji itu di situ. Hingga bermacam-macam dia punya cara-cara untuk mengesakan Allah. Dan saya ni orang baru, orang yang baru nak melangkah ke laut. Baru. Mereka semua dah menyelam dalam laut, dah pergi ke tengah lautan semua dah. Saya ni yang kerdil ni pergi ke tempat orang. Saya nak menceritakan ni. Yang datang tu semua yang gedebe-gedebe lah. Mana Kelantan kata gedebe ni, bukan saya cakap dia tu kaki pukul, bukan. Dia dah lebih dahulu besar, mengalami berpuluh tahun cerita ni. Yang datang yang jenis Tok Ayah orang panggil. Guru-guru yang hebat tu datang. Mereka ni ialah nak tengok apa yang kita ceritakan tadi. Dan selepas saya dah ceritakan tadi, dia masing-masing mengatakan, mu budak lagi, mu. Dia bahasakan kita, bukan saya nak komplain orang Kelantan, bukan. Yang bagus-bagus lah. Ini maknanya saya ceritakan kisah bagaimana yang rasa tidak puas hati dengan kita ni orang luar, dia kata. Dia kata ni kita orang luar. Padahal saya dia datangkan tadi untuk bagi tahu, saya cakap di Kelantan ni yang Rasulullah SAW kata di arah timur ke timur yang akan menolong Imam Mahdi. Jadi saya kena perkuatkan lagi nak bagi tahu supaya bersatu. Kita bagi tahu gitulah talk kita tu. Samping tu kita menjelaskan apa yang mereka dapat tu mana betul. Mereka salah. Mereka kata kita ni seolah-olah baru lagi, muda lagi, warnanya nak ceritakan hal ni. Kami dah lama lebih bawa cerita ni. Dia kata nak nafi apa, nak hilang apa, kita ni kan ada. Mana boleh tak ada, dia kata. Dia kata saya, tipu mu ni, dia kata. Depan-depan orang ramai, dia kata saya penipu. Dia kata, mana boleh hilang apa, kita ada sokmo ni, kita ada mana. Saya cakap senang lah. Nampak tak kipas ni? Kipas ni nampak tak? Ni berpusing. Ini tidak berpusing. Saya cakap. Ataupun kita bayangkan yang ni berpusing, yang ni tak berpusing. Yang mana kita kata hidup? Yang berpusing tu hidup lah, dia kata. Saya cakap kalau kita kata yang berpusing tu hidup, maka kita masih lagi tak faham lah. Kita nak nuduh orang tu kata tak betul. Kita mengatakan kita sendiri tak faham lagi. Kita nak kata orang betul tak betul, kita sendiri tak faham. Saya cakap macam tu. Cuba perhatikan. Kipas yang berpusing dengan kipas yang tak berpusing, cuba tengok. Apa beza dia? Ini yang hidup ke, ini yang mati mana? Dia kata tetap, dia kata yang pusing tu tadi hidup. Tak, salah. Ni semua mati. Kita semua tak pernah hidup, mati. Faham tak? Tapi kita tak terbiasa, rasa ada, kita susah nak hilangkan keakuan diri kita, saya cakap. Kita tetap nak pakai kita ada. Maka itu la ilaha illallah kita tak pakailah. Kipas tu pun kita nampak berpusing, bukan dia yang berpusing. Tapi kudratullah yang menggerakkan je. Jadi sama mati atau hidup sebenarnya tak pernah ada. Yang ada hidup hanya Allah. Habis saja talk, dia peluk saya dia. Dia kata, dia dalam rasa ada keakuan diri lagi mana dia kata. Dia ingat dia dah beres dah. Tu orang tua, umur dalam 70 lebih. Orang anak murid ramai, ada orang panggil Tok Ayah. Cerita bab ni lebih hebat dia. Makrifat, hakikat dia punya cerita. Kita datang tempat orang, panggil semua datang. Ni yang datang yang gedebe macam tu.
Tapi Alhamdulillah Allah masih lagi beri kepahaman tu, ringkas saja. Kau tengok benda yang kau nampak sebenarnya hidup dan mati. Kau rasa benda yang bergerak tu, kipas yang hidup tu hidup. Itu salah juga. Kau tak nampak Allah yang menghidupkan. Yang semua ada semua ni adalah mati. Baik dia mati pun, baik dia hidup bergerak. Sebenarnya semuanya tak ada mati. Yang hidup adalah wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kita nak pakai. Dalam hidup kita, kita tak memiliki hidup. Kita belum disebut hidup. Bila hidup, Allah Ta'ala kata, jangan mengaku hidup. La hayyun, tak ada hidupku, kata Syekh Abdul Qadir ni. Melainkan yang hidup hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat kita, Ustaz Ozai Al-Masri, Syekh Latif dan juga saudari kita, sahabat kita semua. Semua tak lain mengarahkan kepada, mengajak kepada kita sama-sama mengesakan Allah. Suci murni lagi. Keadaannya bukan ada kepentingan keakuan diri. Benar-benar ikhlas, benar-benar nakkan kita kasih sayang sama-sama. Di malam hari lagi kita bermohon kepada Allah supaya dihantarkan nur-nur ni masuk ke lubuk-lubuk. Kerana keliling dunia ni, keliling sekalian alam ini dipenuhi oleh cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyuluh supaya kita tahu nyatanya Allah 24 jam sejak azali penciptaan pertama Nur Muhammad, kekasihnya diciptakan sampai sekarang, sampai nanti selesai, sampai habis semua pun tetap Nur Muhammad ni mengelilingi sekalian alam untuk menyuluh menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan beramal kerana dunia, jangan beramal kerana akhirat. Memang disebut dalam ayat tu walal akhiratu khairun laka minal ula. Tapi dimaksudkan akhirat oleh Allah tu adalah jangan juga diingat akhirat. Kerana pemilik akhirat tu adalah Allah. Jadi kita bukan beramal kerana dunia, bukan beramal kerana akhirat maksudnya. Kita beramal kerana siapa yang menciptakan dunia dan akhirat maknanya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ula tu sekarang bila-bila lah. Bukan kita beramal kepada bila-bila tu. Kita bukan beramal pula untuk akhirat. Tapi kita beramal kepada siapa yang menciptakan akhirat dan juga ula yang awal tadi. Baru kita tahu bahawa kita tak memiliki apa-apa. Itu semua adalah hak Allah Ta'ala ceritakan tadi. Aku bangun tahajud tengah malam, aku beramal ni, ya Allah. Engkau bagi nikmat, memang betul. Tapi sebenarnya penceritaan kau, ya Allah. Bukan aku yang beramal. Itu dia. Itu makna dia tak nampak dah dunia, dia tak nampak akhirat, dah tak ada keakuan diri dia. Dia beramal di mata-mata, itulah Allah Ta'ala punya cerita yang dia buat tu tadi. Kisah-kisah Allah tak ada diri dia. Kalau kita kata, ya Allah, aku nak akhirat, ya Allah, masih ada akuan lagi, ada dua lagi. Bukan saya cakap akhirat tu tak ada, bukan dunia tak ada. Maknanya kita kena nafikan. Betul-betul tu baru kita dapat kemanisan. Itu yang maknanya Allah SWT ajarkan kepada Nabi-Nabi La ilaha illallah. Dia ajarkan kepada Rasulullah SAW La ilaha illallah hingga beres. Hingga dia tahu dia tak nampak dah. Syekh Abdul Qadir ni dunia, akhirat semua dia ada dalam tanganku. Sebab apa? Bukan dia sombong. Dia bukan bersombong. Dia bercakap tadi Allah tu lebih mustahak daripada antara keduanya tadi. Dunia dan akhirat, Allah tu lebih mustahak. Allah tu lebih mustahak. Kerana dialah pencipta dunia dan akhirat. Tu tadi ya. Jadi kena faham. Jangan pula si Haji kata akhirat tak ada pula. Bukan saya cakap tak ada. Itu semua ada. Dunia semua ada. Kita semua ada. Yang ada sebenarnya nak menyatakan dia. Kalau kita masih nampak lagi akhirat, nampak nanti syurga, nampak neraka. Jadi Allah tu kita buta tak? Buta tak? Buta. Masih lagi kita dalam keadaan sesat. Kalau buta, tak nampak Allah. Sedangkan sekalian dijadikan dunia dan akhirat menyatakan Allah sekian alam. Jadi beruntung kita. Bukan semua orang pula boleh faham lah. Itu yang Kedai Kelantan tu ingatkan dia faham dah. Rupanya masih lagi. Kerana ada keakuan diri, dia nampak kita ni macam tak layak. Yang layak. Ini, dia ni baru nak datang tempat kita pula, nak ajar kita pula.
Itu keakuan diri dia. Itu bukan saya sangka buruk. Maknanya sebab dia dah memang faham bagus, tapi bila ada je keakuan diri, habis. Dia rasa dia lebih hebat, habislah macam iblis. Dia rasa dia lebih banyak beramal. Adam baru diciptakan, aku nak hormat dia apa? Tapi dia tak nampak siapa yang suruh yang dalam Adam tu. Dia tak nampak Jadi alhamdulillah, saya mendekkan sikit apa yang tadi diucapkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal awal, akhir, zahir dan batin, semuanya dia. Jangan nampakkan yang lain lagi. Kita belajar makrifat ni, syariat, tarikat, kitab makrifat untuk sampai sempurna makrifat adalah jangan lagi rasa ada dua lah. Kita pun tak boleh ada. Tak boleh, pantang. Pantang rasa ada nak ingat ada diri. Tak boleh. Makrifat kita tak betul nanti. Itu nak dapat kesempurnaan. Syariat kita dapat, tarikat dah dapat, hakikat dah. Makrifat tu kena betul-betul menafikan betul-betul. Jangan ada sikit pun nak rasa ada keakuan diri, kewujudan diri. Sikit pun akan rosak gitu. Sikit dia ada. Ada kemauan kita tentang dunia sikit. Tak jadi nanti. Tak jadi. Tu tak jadi. Tu. Jadi hilang. Selagi kita tak ada rasa keakuan, jadilah tu. Jangan berpindah lagi. Sayyidina Ali kata, kalau kita dah tepat landasan kita menuju ilahi anta maksudi, betul-betul dah maksud kita dah tak ada keakuan diri, teruskan. Jangan lagi rasa ada keakuan diri. Kau dah betul landasan kau dah. Kita kadang-kadang tengok pula ilmu ni dah kita nak pindah. Tak ada. Ilmu tu sendiri pun tak dapat nak mengesahkan Allah. Jadi kau dah duduk dah dalam keadaan tak ada keakuan diri, kau dah mengesahkan Allah, apa lagi yang kau nak sibuk ilmu-ilmu lain? Bukanlah saya cakap tak payah belajar. Sebab ilmu-ilmu tu datang menyembah kepada kamu. Sebab dia tak tahu nak mengesahkan Allah. Yang tahu hanyalah bila Allah dah kurniakan kepada seseorang tu di sisi Allah hikmah, maka ilmu-ilmu yang dia ada akan bawa kepada mengesahkan Allah. Tapi kalau Allah tak menurunkan hikmah, kita ilmu banyak pun keliling kita, berapa gunung pun kitab kita tak dapat mengesahkan Allah. Malah merasa bangga dengan ilmu, rosak gitu Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kefahaman di sisi Allah hingga kita tidak was-was lagi. Kita tak syak lagi. Tak ada lagi was-was lagi Kita yakin hakul yakin dah. Alhamdulillah. Di keliling kita banyak yang tak yakin, banyak was-was. Kita terus menerus Allah bagi nikmat yang besar di sisi Allah, terus menerus kita yakin Allah. Alhamdulillah Ini semua adalah kurniaan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Dapat amalkan, saya cukup gembira. Menafikan keakuan diri. Allah menurut persangkaan hambanya. Bila hambanya betul-betul tak mau rasa ada keakuan diri, pasti Allah akan membuangkan. Allah menurut persangkaan kita. Kalau kita rasa kita ada, jahanamlah, dia memang itulah. Tapi persangkaan kita tak ada, aku tak ada. La ilah, tetap tak ada. Ya Allah, aku tak ada. Tolong tak ada kan. Mata beruntunglah kita. Allah menurut persangkaan kita pula tu. Hebatnya tadi. Bila kita mengaji ni, kita yakin Allah, persangkaan kita ni Allah yang bagi. Bila kita sangka bagus. Bila tak bagus, kita punya persangkaan. Macam tu Allah bagi kekuasaan. Bila orang yang betul mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, persangkaan dia sentiasa tak ada persangkaan buruk. Sentiasa merasakan tak ada dia. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Sangka buruk mengatakan kita ada, tu sangka buruk juga. Tu dia pecahkan lagi. Bahawa kita menganggap diri kita ada, tu sangka buruk lah tu pada Allah. Maknanya kita kena sentiasa membuangkan keakuan diri. Itu maknanya kita menyangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan nada rasa keakuan diri lagi. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wa salli ala